A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Al-Anfal ayat yang ke-8. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat ke berapa? 5, 6, 7. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat kelima. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Maksudnya, sebagaimana Tuhan kamu telah mengeluarkan kamu daripada rumah kamu, iaitu daripada rumah Rasulullah ke Badar, bil haq, dengan kebenaran, dan sesungguhnya sebahagian daripada orang beriman pasti tidak suka kepada kematian. Pengajaran yang pertama, kerja yang paling mulia dan paling besar ganjaran di sisi Allah ialah keluar daripada rumah untuk berjihad meninggikan kalimah Allah. Keluar daripada rumah untuk berjihad meninggikan kalimah Allah. Yang kedua, ada sebahagian orang yang beriman tidak suka kepada kematian. Dan itu adalah antara fitrah semula jadi manusia. Tetapi akhirnya orang beriman akan dengar dan tunduk apabila dia mengetahui itu adalah perintah Allah. Yang ketiga,
iman, orang yang beriman tidak sentiasa sempurna. Ada ketika imannya bertambah, ada ketika imannya menurun. Ayat ke-6. Yujadilunaka fil haqq ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal maut wa hum yanzurun. Maksudnya mereka membantah engkau dalam kebenaran setelah nyata kebenaran itu, seolah mereka diheret kepada kematian dan mereka memerhatikannya. Pengajarannya pertama, antara ujian terbesar para nabi ialah kadang-kadang mereka dibantah oleh kaum mereka sendiri, bahkan yang telah lama beriman kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, sifat Allah beriman apabila jelas kebenaran, tidak patut ia membantahinya. Yang ketiga, bukan semua perkara yang dia benci, bukan semua perkara yang dia benci adalah buruk bagi orang beriman, dan bukan semua perkara yang disukai baik bagi mereka. Ayat ke-7. Wa iz ya'idukumullahu ihda at-ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra zati asy-syaukati takunu lakum wa yuridu Allahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Maksud dia, dan ingatlah ketika mana Allah menjanjikan kepada kamu salah satu daripada dua kumpulan, sesungguhnya ia, salah satu itu adalah milik kamu, untuk kamu, dan kamu sangat ingin kepada yang tidak ada peperangan agar ia menjadi milik kamu, sedangkan Allah ingin menegakkan, memenangkan kebenaran dengan kalimahnya dan menghapus kekuatan orang-orang kafir. Pengajarannya, manusia merancang dan Allah juga merancang, tetapi perancangan Allah pasti terbaik dan itulah yang akan berlaku. Yang kedua, sifat manusia cintakan dunia walaupun dia adalah orang yang beriman.
Yang ketiga, antara harta rampasan dengan kemenangan dalam peperangan, maka kemenangan dalam peperangan adalah jauh lebih baik daripada harta rampasan. Kerana kemenangan dalam peperangan akan memberi kekuatan kepada umat Islam di mana saja mereka berada dan dalam apa keadaan sekalipun mereka. Okey, kita sambut tadabbur ayat seterusnya. Okey. Ayat malam ni kaitan dengan ayat yang lepas ialah cerita bersambung tentang peperangan Badar. Dan lebih tepat ialah sambungan kepada ayat yang ketujuh, iaitu Allah nak ceritakan orang Islam, orang beriman dalam peperangan Badar ada dua pilihan. Pertama, mendapat harta dagangan daripada Abu Sufyan tanpa berlaku peperangan. Sebab harta dagangan itu hanya dimiliki ataupun dikawal oleh lebih kurang 40 orang sahaja dan diketuai oleh Abu Sufyan. Pilihan kedua, berperang dengan tentera Quraisy yang datang daripada Mekah dan diketuai oleh Abu Jahal dan bilangannya 1000. Jadi antara dua tu, tentera orang beriman memilih untuk mendapat yang satu harta rampasan, yang kedua tanpa berlaku perangan. Sebab apa? Kenapa orang beriman ketika itu tak nak berperang? Sebab mereka pertama tak bersedialah. Sebab pada awalnya Rasulullah bagi tahu pergi keluar untuk merampas harta dagangan Abu Sufyan. Kemudian yang kedua, sebab kedua, tidak ada persiapan. Bilangan tentera tak ramai, alat senjata pun tak banyak, kuda pun ada 2 ekor sahaja. Jadi mereka rasa seolah mereka ni macam nak menyerahkan leher mereka. Yusaquna ilal maut. Cuba bayangkan, kita diberitahu untuk pergi ambil harta tanpa bawa senjata, tiba-tiba tengah-tengah jalan orang bagi tahu, ketua bagi tahu kita kena berperang. Macam mana perasaan kita? Melompat ke pensan? Begitulah keadaan para sahabat. Tapi Allah bagi tahu, Allah pilih salah satu. Sebenar orang beriman dah tahu, iaitu barang dagangan Abu Sufyan dah terlepas. Sebab Abu Sufyan tahu daripada awal, dia panggil tentera daripada Mekah, dia pun mengelak dan terlepaslah. Orang beriman dah tahu, tapi dia masih mengharap dapat harta rampasan, harta dagangan tanpa berlaku peperangan. Tapi yang Allah nak apa dia? Yang orang beriman nak ialah harta dagangan tanpa peperangan. Tapi yang Allah nak, kalau ikut ayat 8, ayat 7,
Allah kata apa? Liyuhiqqal haqqa. Allah nak, ayat tu apa dia? Ayat sebelum ni, liyuhiqqal haqqa bi kalimatih. Kemudian yang kedua, wa yaqta'a ni an yuhiqqal haqqa, satu. Yang kedua, wa yaqta'a dabira al-kafirin. Yang Allah nak ialah yuhiqqal haqqa, makna apa? Menegakkan kebenaran, memenangkan tentera Islam, mengalahkan musuh, menghina musuh. Dengan kalimahnya. Apa maksud dengan kalimahnya? Ada dua pendapat. Pertama, kalimahnya ialah dengan, maksudnya dengan arahan Allah, dengan perintah dan larangannya. Kalimah makna semua perintah dan larangan Allah. Termasuklah perintah Allah supaya Nabi keluar daripada rumahnya untuk berperang. Yang kedua, maksud kalimah yang kedua ialah dengan takdir kauni. Bukan syariat, tapi kauni yang Allah tetapkan dan tak boleh diubah dan tak ada pilihan. Jadi Allah nak ialah memenangkan kebenaran, menegakkan kebenaran dan mengalahkan musuh dan menghina musuh dengan ketentuan daripada Allah. Yang kedua, wa yaqta'a. Allah nak hapuskan. Qata'a ni potong. Tapi di sini maksud dia menghapuskan. Dabir. Apa makna dabir? Dabir ni daripada dubur. Apa makna dubur? Belakang. Hujung. Mana Allah nak menghapuskan hujung orang-orang kafir. Apa maksud dia? Daripada awal sampai akhir. Makna hapus terus. Orang beriman nak apa? Ditakdirkan dalam harta dagangan Abu Sufyan tu ada lebih kurang 50,000 dinar emas. Orang beriman nak yang ni. Ya Allah nak yang ni kan. Allah tak sebut langsung harta rampasan. Kenapa Allah pilih yang ni? Kerana Allah sayang pada orang beriman. Kenapa tak bagi harta je? Kenapa sampai kena berperang? Sebab tapi harta pun ujian juga kan. Banyak yang manusia tewas ujian harta ke ujian peperangan? Perang nyawa. Tapi mati syahid. Tengok antara manusia dengan Allah. Manusia nak harta. Harta ni untuk kat mana? Untuk di dunia. Tapi Allah nak kemenangan Islam yang boleh bawa sampai ke akhirat. Dan kata kalau takdirkan mati syahid, Allah nak bagi apa pada mereka sebenar? Surga boleh tak ditukar ataupun dinilai dengan harga 50,000 dinar? Tak ada. Jadi sebenarnya Allah nak bagi yang lebih mahal daripada 50,000 dinar. Nampak? Sebab tu ada salah seorang sahabat yang mati syahid dalam peperangan Badar, nama dia Harisah. Jadi bila Harisah ni mati syahid dalam peperangan, mak dia Ummu Harisah jumpa Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, kamu tahu anak aku di mana? Syurga ke neraka?" Kalau aku tahu dia kat syurga, aku akan sabar, tak ada masalah. Tapi kalau aku tahu dia tak ke syurga, aku akan berdoa dan menangis sampailah Allah masukkannya ke syurga. Apa jawapan Rasulullah? Anak kamu bukan dalam syurga, tapi Harisah fi jinanin, dalam syurga-syurga. Faham? Bukan satu syurga, tapi dalam syurga-syurga. Hasil daripada apa? Ni, pilihan Allah. Dia mati dalam
peperangan, mati syahid dalam peperangan. Jadi Allah nak ajar orang beriman, termasuklah kita. Pilihlah yang terbaik. Pilihlah yang kekal dibanding dengan yang sementara. Sebab itulah bila kita bagi pilihan yang terbaik, ambillah yang terbaik. Jangan marah kat saya pula. Kan? Orang nak operate kan? Saya bagi tahu, ini doktor pakai yang terbaik. Ini doktor biasa-biasa. Tiba-tiba dia marah kat saya. Pelik tak? Saya nak bantu dia supaya dia buat yang terbaik kan? Tiba-tiba saya kena maki. Pelik tak? Pelik tapi benar. Okey. Kita kat sekarang masalah besar kat Malaysia apa dah? Barang naik kan? Kalau kerajaan bagi pilihan, dia bagi dana yang besar untuk menurunkan harga barang. Pilihan kedua, dia tak bagi dana, barang tetap naik, tapi dia bagi kemudahan untuk kita belajar tadabbur Al-Quran. Di mana-mana tempat, kita nak yang mana? Semua senyum, tak berani jawab kan? Okey. Sambungan. Allah kata apa? Liyuhiqqa. Untuk yuhiqqa, dia yuhiqqa apa mana? Al-haq ni kebenaran. Yuhiqqa, kalau kita terjemah harfiah lah, untuk dia membenarkan kebenaran. Apa maksud membenarkan kebenaran? Untuk Allah memenangkan kebenaran, memberi kemenangan, memberi kekuatan, dan mengalahkan musuh, melemahkan musuh, menghina musuh. Jadi Allah dalam peperangan Badar, kenapa Allah pilih untuk berperang? Supaya kebenaran itu menang. Sebab itulah peperangan yang paling sejarah dalam Islam, peperangan Badar. Kenapa? Selepas peperangan ni Islam terus menang. Kalau kalah pun sebab ada sebab lah, tapi tak pernah kalah secara umum. Berpunca daripada apa? Peperangan ni. Kalau peperangan ni kalah, mungkin yang berikutnya akan kalah. Sebab itulah mulanya sahabat yang terlibat dalam peperangan Badar, Allah bagi kelebihan khas, paling istimewa. Apa dia? Surga tanpa hisab, bukan? If'alu ma syi'tum qad ghafarallahu lakum. Buatlah apa saja dosa, Allah ampunkan dosa kamu. Sebab tu ada salah seorang yang terlibat dalam peperangan ni, dia buat satu dosa besar, jenayah paling besar. Sepatut hukum dia pancung, bunuh. Tapi sahabat pun nak pancung sebab kesalahannya sangat besar. Tapi Nabi maafkan dia sebab apa? Sebab dia ahli Badar. Apa kesalahannya? Dia bocor rahsia negara, iaitu Nabi bersiap untuk buka kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Dia pun bocor rahsia itu nak hantar kepada orang Mekah. Jadi kesalahan itu membocor rahsia kerajaan, satu kesalahan yang besar dalam Islam, sepatut bunuh. Tapi Nabi maafkan. Kenapa? Sebab dia ahli Badar. Okey. Kemudian wayubtilah, dan dia yubtilal batil. Apa makna batil? Al-batil lawan dia al-haq. Jadi Allah nak tegakkan kebenaran dan nak menghancurkan, melemahkan kebatilan. Dua kan? Jadi dalam Islam ni ada satu al-haq, yang kedua al-batil. Ada tak yang ketiga? Dia hak pun tak, batil pun tak. Ada?
Syubhat ke? Tak, syubhat tu bukan makna dia tidak hak dan dia tidak batil, tapi samar, tak jelas. Sebab itulah balasan pun, balasan di akhirat berdasarkan yang ni je. Kalau kat dunia ada hak dan ada batil, kalau kat akhirat ada syurga dan ada tempat ketiga balasan. Sebab dia batil pun tak buat, hak pun tak buat, jadi Allah tempat yang ketiga ada? Tak ada. Jadi macam mana kita nak tahu al-haq? Benda tu adalah benar. Dan kita nak tahu yang selain itu adalah batil. Allah kata pada Al-Quran, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Surah Baqarah kan? Cuba terjemah. Al-haqqu, kebenaran itu mir rabbika, hanya dari Tuhan engkau. Fala takunna, maka jangan, Allah larang, bila larang ni hukumnya haram. Apa yang haram ni? Jangan sekali-kali kamu menjadi minal mumtarin, orang yang ragu-ragu pada kebenaran ni. Mana kita ni betul tak, benar ni betul ke tak, hukumnya haram. Sebab apa? Sebab dalam kebenaran la raiba fihi, tidak ada keraguan. Di antara ciri-ciri orang yang ragu apa dia? Antara ciri-ciri orang yang ragu pada kebenaran, dia buat pilihan. Selain pada kebenaran, dia ada pilihan yang kedua kan? Makna dia ragu tak pada kebenaran? Ragulah. Kalau tak ragu, jangan buat pilihan, terus je. Okey. Boleh Sebab tu Allah sebut, selain pada kebenaran, dia adalah batil. Ada dalil. Ni ayat ni. Ada satu lagi, surah Yunus. Famaza ba'dal haqq illa ad-dhalal. Cuba terjemah surah Yunus. Surah Yunus ayat 32. Famaza ba'dal haqq, tidaklah selepas kebenaran melainkan dhalal, sesat. Dhalal dengan batil sama. Jadi cukup jelas Allah nak tegakkan kebenaran dan menghapuskan kebatilan. Makna ada dua. Kebenaran itu hanya daripada Tuhan engkau, maka jangan sedikit pun kamu ragu. Kemudian dalam ayat lain Allah kata, tidak ada selepas kebenaran melainkan dia adalah kesesatan. Okey. Kemudian Allah kata walau, dan dia mengalahkan ataupun mengalahkan kebatilan. Batil makna mengalahkan, menghina. Dan kita tahu tak, selepas berlaku peperangan Badar, orang musyrikin Mekah sangat hina. Kenapa? Satu penghinaan yang sangat dahsyat kepada orang musyrikin. Sedangkan di mereka itu adalah asalnya satu kerajaan yang kuat. Tapi bila kalah dalam peperangan Badar, satu penghinaan yang sangat dahsyat. Sebab pertama, tentera mereka ramai, senjata mereka tak adalah canggih kan, tapi lengkap. Dan pengalaman mereka lagi lama. Lawan pula tentera Islam yang bilangan kecil, tak ada pengalaman. Senjata pun, pedang ada berapa? 8 je. Kuda ada 2 ekor je. Unta 50 ekor. Kemudian kebanyakan pembesar Quraisy, pemimpin dia mati dalam peperangan Badar. Antaranya Abu Jahal. Abu Jahal ni kepala hangat dia lah.
paling jahat sekali, mati dalam peperangan ni. Siapa yang bunuh dia? Orang yang antara sahabat yang paling lemah dan paling miskin, Abdullah bin Mas'ud. Begitu juga kepala pembesar dia, Umayyah bin Khalaf, mati juga dalam peperangan. Dan dibunuh oleh siapa? Hamba yang diperhambakan dulu, iaitu Bilal. Bilal tu, Umayyah ni tuan kepada Bilal masa kat Mekah, masa dia jadi hamba. Dihina macam tidak ada nilai. Tapi akhirnya Umayyah dibunuh oleh siapa? Bekas hambanya, Bilal. Itu satu penghinaan yang paling dahsyat kepada orang musyrikin. Okey, walaupun kariha, dibenci oleh mujrimun, orang-orang berdosa. Mujrimun, orang berdosa. Tapi dosa yang paling besar syirik dan kufur. Okey, di sini Allah nak beritahu apa ni? Bila kebenaran tu menang, kebatilan tu kalah, biasa siapa yang akan benci? Siapa yang tak suka? Orang yang buat dosa. Jadi bila kita menyampaikan kebenaran, ada orang tak suka. Biasa siapa orang tu? Orang buat dosa. Sebab orang buat dosa dia yang benci pada kebenaran. Allah sebut dalam ayat ni. Mana mungkin kamu mendakwa kamu menegakkan kebenaran, tapi bila dia cerita kebenaran, kamu tak suka. Mana mungkin? Boleh faham? Okey. Kemudian ini kemuncak peperangan Badar. Peperangan Badar ni berlaku pada tahun 2 Hijrah. Bulan apa? Bulan Ramadan. Pada pagi Jumaat 17 Ramadan. Jadi bila dah orang beriman dalam ketakutan, risau, Nabi pun balik kepada siapa? Cari Tuhan. Sunnah Nabi ialah bila kita dalam keadaan terdesak, betul-betullah bermunajat kepada Allah. Jadi pagi Jumaat tu, tengah malam Nabi bangun, Nabi berdoa, mengangkat tangan tinggi. Ada doa nanti kita tayangkan. Is apa dia? Dia is ni, kalau kita belajar bahasa Arab, dia huruf yang bergantung pada fi'il yang telah dibuang. Apa dia fi'il tu? Uzkuru. Dalam ayat lain ada ni. Ada Allah sebut dalam ayat lain, uzkuru is. Jadi bila terjemah, ingatlah. Fi'il amar, wajib ingat. Apa dia? Is. Ketika mana? Tastaghisuna, kamu meminta pertolongan. Siapa yang berkata ni? Allah. Allah berkata pada siapa? Nabi Muhammad seorang ke ramai? Seorang. Ni tastaghisuna fi'il apa ni? Mudhari'. Mudhari' ni seorang ke ramai? Ramai. Apa dia? Waw nu menunjukkan ramai kan? Jadi Allah kata, ingatlah ketika mana kamu tu sebenarnya Nabi. Kenapa Allah sebut dalam bentuk jamak, ramai? Faham soalan? Kenapa? Sebab Nabi adalah ketua, maka dia, doa Nabi itu mewakili tentera Islam ataupun orang beriman. Satu. Yang kedua, ulama kata, ahli tafsir kata, yang sedang ketakutan dan risau ni sebenarnya siapa? Sahabat. Nabi tenang je. Jadi Nabi ni sebenarnya berdoa untuk pihak siapa? Para sahabat. Sebab tu Allah kata dalam bentuk ramai. Ingatlah ketika mana kamu memohon pertolongan kepada Rabb. Allah tak kata Allah, Allah kata Rabb. Apa yang Allah nak bagi tahu?
Kalau kamu nak minta tolong, mintalah kepada siapa? Rabb. Apa makna Rabb? Pencipta. Makna apa tu? Bila pencipta, dia boleh buat apa saja. 7 lapis langit pun boleh, nak hancurkan langit pun boleh. Jadi kalau kamu nak minta, mintalah kepada yang betul-betul berkuasa memberi sesuatu. Kalau minta pada orang boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Sebab itulah dengan bilangan yang kecil, Allah boleh bagi menang. Tapi kalau minta bantuan pada manusia, mungkin tak akan menang. Okey, ketika mana kamu memohon pertolongan kepada pencipta kamu, fastajaba lakum. Lalu fa ni menunjukkan apa? Terus. Ini juga antara dalil bahawa orang beriman kadang-kadang bila berdoa, Allah bagi terus. Tapi ada tak orang beriman berdoa, Allah tak bagi sampai tempoh yang lama? Ada? Contoh? Doa Nabi? Dia doa minta apa? Itu dia minta diutuskan Rasul akan datang lepas dia mati kan? Lepas dia mati. Tak, ini dia minta masa dia hidup. Allah tak bagi kecuali dalam masa yang lama. Dia masih hidup lagi. Nabi Yaqub AS, dia minta apa pada Allah? Minta pulangkan Nabi Yusuf. Tapi Allah bagi terus tak? Tak. Allah bagi sekian lama, sehingga dah Nabi Yusuf sudah besar, dah jadi menteri, barulah Allah takdirkan jumpa. Jadi ada kadang-kadang Allah makbulkan terus, kadang-kadang Allah makbulkan lewat, kadang-kadang Allah makbulkan juga tapi di akhirat. Yang penting beda bila kita berdoa. Yang penting kita wajib bersangka baik pada Allah. Allah pasti akan makbulkan. Kalau Allah tak makbulkan, cek, mungkin doa kita tak ikhlas. Mungkin doa kita tak cukup syarat dia. Okey, fastajaba. Lalu dia, iaitu Allah, dia memakbulkan. Lakum, untuk kamu. Okey, cuba buka doa tu. Okey, ini hadis riwayat Imam Tirmizi berkenaan dengan doa Nabi ketika dalam peperangan Badar. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas telah berkata Umar Ibn Khattab, mana dalam peperangan ni Umar pun terlibat, Abu Bakar pun terlibat, Ali pun terlibat. Yang tak terlibat seorang je daripada Khulafa' Ar-Rasyidin, iaitu Uthman bin Affan. Sebab apa dia tak terlibat? Sebab ketika itu isterinya sakit, jadi Nabi arahkan dia jaga isteri. Okey. Lamma tatkala kana yaumu Badar, ketika mana hari peperangan Badar, nazara, Rasulullah melihat ilal musyrikin, kepada tentera musyrikin, wahum alfun, dan mereka itu adalah alf. Alf itu sebenarnya bahasa Arab, tapi dah jadi bahasa Melayu. Cuma dia tukar baris sikit. Apa dia? Alah baru. Alah baru tu makna setelah 1000 tahun kan? Betul? Okey, wahum alf, dan mereka tu orang musyrikin 1000. Wa ashabuhu, dan Nabi juga tengok pada sahabatnya berapa bilangan? 300, wa bid'ata asyara, dan beberapa belas lelaki. Nabi tengok je, ramainya orang musyrikin. Sahabat aku ada 13 je. Nabi pun dakhala al-arish, Nabi pun masuk tempat dia duduk lah. Dia dengan siapa? Huwa wa Abu Bakar As-Siddiq. Kita tengok Nabi dan tokoh-tokoh sahabat hebat dalam semua sudut, dalam kepimpinan, dalam akhlak, dan juga dalam medan peperangan. Sepatut kita pendakwah ni, ustaz-ustaz ni, jangan hebat dalam bab mengajar je kan, hebat dalam semua
Sebab panduan kita siapa? Rasulullah. Okey. Radhiyallahu anhu. Wastaqbalal qiblah. Nabi menghadap kiblat. Adab berdoa. Hadap berdoa menghadap kiblat, jangan menghadap kubur. Wa maddah yadahu, dan Nabi menghulurkan tangannya. Wa ja'ala yahtifu. Lalu menjadikan Nabi yahtifu ni makna merayu bi rabbi, kepada Tuhannya azza wa jalla. Apa doa Nabi? Allahumma ya Allah anjis. Anjis apa dia? Kan kita biasa doa raya, takbir raya kan? Anjaza wa'dahu. Ada? Ada ke tak? Kan? Takbir raya. Cuba terjemah takbir raya tu. Kalau ikut Nabi, Nabi tak baca anjaza wa'dahu tu. Okey. Ya Allah, tunaikan, laksanakan li untuk aku ma wa'adtani, apa yang engkau janjikan. Apa dia Allah janji pada Nabi untuk memberi kemenangan? Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, intahlaka, sekiranya engkau membinasakan hadhil isabah, kalau engkau biarkan tentera Islam yang kecil ini mati, kalah, min ahlil Islam, daripada kalangan orang Islam, maka la tu'badu fil ardi, kamu tak akan disembah lagi selepas ini. Faham tak? Maksud apa tu? Kalau habis 300 ni mati, ini tonggak ni. Rasulullah mati, Abu Bakar mati, makna selepas ni habis, akan kalah. Dan Islam tak akan tersebar. Faham? Jadi dalam doa Nabi pun ada tak unsur-unsur kepentingan diri? Tak ada. Nabi memikirkan umat aja. Aku tak ada masalah kalau aku mati, tapi umat kamu lepas ni tak tahu jadi apa. Hamba engkau sekarang lepas ni, mungkin semua tak akan sembah engkau. Jadi kita bila bercakap ke, buat kerja dakwah ke, fokus utama kita untuk orang, bukan untuk kita. Okey, kemudian fama zala yahtifu, maka Nabi terus mengulang-ulangi doa kepada Tuhannya. Maddan apa dia? Mengangkat yadahi, dua tangannya, hatta saqata rida'uhu, sehingga jatuh selendangnya. Jadi Nabi pakai selendang tak? Tengok, ada dalil kan? Ustaz kena kali ni. Dia pasal ridak ke, serban ke, ulama beza pendapat. Pendapat pertama mengatakan itu sunnah Nabi, yang Nabi pakai sunnah Nabi. Pendapat yang kedua mengatakan dia tak bukan sunnah Nabi kalau Nabi tidak ada, Nabi tak suruh, ataupun Nabi tak bagi tahu kelebihannya, maka dia bukan sunnah. Itu adalah budaya Arab. Serban ni Abu Jahal pakai tak? Pakai. Ridak? Pakai kan? Pakai. Contoh siwak kan? Sunnah. Sebab apa? Nabi sebut, kalau tak memberatkan umatku, aku akan wajibkan. Nabi suruh, maka itu sunnah. Kalau Nabi suruh ataupun Nabi bagi tahu ada kelebihan, sunnah. Tapi kalau Nabi buat tapi Nabi tak begitu apa kelebihan, dan Nabi tak suruh, bagi saya satu hadis Nabi suruh pakai serban. Tak ada. Yang ada satu hadis siapa pakai serban ketika solat ketika dia pakai serban, kelebihannya 70 kali solat. Hadis tak sahih, la asla lahu. Itu bukan tidak ada asal. Kenapa pakai serban? 70 kali ganda solat. Hadis tak sahih. Nak pakai silakan. Jangan tuduh saya kata tak boleh pakai. Silakan. Tapi jangan marah orang yang tak pakai. Jangan maki orang yang tak pakai serban dan kopiah. Okey. Saqata rida'ahu. Nabi angkat tangan. Ini sunnah Nabi. Makna sunnah Nabi bila berdoa, angkat tangan. Kalau nak angkat tangan tinggi pun boleh. Tapi bila ni, bukan semua keadaan lah. Kalau doa yang kritikal,
terdesak sangat kan. Ni doa makan pun angkat tangan macam ni kan. Doa masuk tanda pun angkat tangan tinggi. Okey, famazala yahtifu bi rabbi, saqata rida'u, jatuh selendangnya, an mankibahi, daripada dua bahunya. Fa akhadha Abu Bakar, masa Nabi berdoa, Abu Bakar ada sebelah. Abu Bakar pun mengambil ridaknya, selendangnya, fa alqahu, maka dia letak balik atas bahu Nabi. Semal tazamahu, kemudian Abu Bakar terus berada di belakang Nabi. Lalu Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kafaka, cukup bagi engkau munasyadatuka. Munasyadah apa dia? Apa dia panggil? Bahasa Arab. Siapa yang suka bernasyid? Mengulang-ulang. Cukuplah engkau mengulang-ulang doa kepada Tuhan engkau. Fa'innahu, kenapa? Kerana sesungguhnya Allah sayunjizulaka, Allah pasti akan menunaikan janjinya, apa yang dia telah janji pada engkau. Abu Bakar yakin cukup. Kemudian lepas tu, fa'anzalallah azza wa jalla, terus turun ayat istastaghisu, ayat yang kita tadabbur. Ini sebab turun ayat yang kita sedang tadabbur. Ada riwayat lain yang berkata pada Abu Bakar, tengok, nampak terus malaikat kat depan-depan dia lepas Nabi berdoa. Boleh keluar. Okey. Kemudian Allah makbulkan. Dengan apa Allah makbulkan? Anni, sesungguhnya aku mumiddukum. Apa dia? Membantu, memberi bantuan kepada kamu bi'alfin, dengan 1000 minal malaikah, dari malaikat murdifin. Murdifin ni makna mutatabi'in, datang berturut-turut. Dia terjemah betul? Berduyun-duyun, berturut-turut lebih tepatlah. Sebenarnya Allah turun malaikat, bantuan malaikat yang Allah turun di dalam perang Badar sebenarnya berapa ramai? Ha? 1000. Berapa ramai? Yang lain? 5000. Sebenarnya kita baru je tadabbur surah Ali Imran. Kan? Bila tahun lepas ke tahun ni? Tahun ni je. Buka ayat 126 dan seterusnya. Surah Ali Imran. Satu 126 ke? Sama. Ke 127? Daripada 125 lagi. Ambil daripada 125. Tak. 126. Nanti kejap. Okey, turun. 124 lagi. 124 lagi. Okey, 123. Dah, jangan undur lagi. Okey. Cuba kita terjemah. Ini ayat kita dah tadabbur ni. Panas-panas lagi ni.
Walaqad, dan pasti sesungguhnya nasarakumullah, Allah telah menolong kamu bi Badrin, dalam peperangan Badar. Wa antum azillah, dalam keadaan kamu lemah kan? 300 orang, senjata pun tak cukup. Lepas tu cadang asalnya bukan nak pergi berperang. Fattakullah, maka takwalah pada Allah, moga-moga supaya kamu bersyukur. Macam mana tu? Allah tolong dengan malaikat. Tiba-tiba Allah kata bertakwalah. Sebenarnya maksudnya, dengan sebab pertolongan itu adalah nikmat Allah yang sangat besar. Maka kamu nak balas nikmat Allah dengan apa? Takwa. Takwa itulah sebenar syukur. Kan? Nak balas nikmat Allah dengan takwa. Dan takwa itu sebenar adalah syukur. Okey, kemudian ketika mana taqul, engkau Muhammad berkata kepada orang beriman, alan yakfiyakum, tidak cukukkah bagi kamu? Yakfi, cukup. Tidak cukukkah bagi kamu? Ayyumiddakum rabbukum, Tuhan kamu memberi bantuan pada kamu bisalasati alaf, 3,000 minal malaikah munzalin, daripada malaikat yang, tengok Allah guna yang tadi apa? Murdifin, berturut-turut, yang ni munzalin, yang diturunkan, 3,000. Kemudian bala, bahkan in tasbiru, sekiranya kamu bersabar, wa tattaqu, dan kamu bertakwa, wa ya'tukum, maka dia akan mendatangkan pada kamu min fawrihim, daripada kadar yang segera, haza, iaitu yumdidkum, Allah membantukan, Tuhan kamu memberi lagi bantuan pada kamu bi khamsati alaf, 5,000 minal malaikati musawwimin, murdifi, munzalin, musawwimin. Apa makna musawwimin? Yang bertanda, tanda malaikat ni di mana? Ada ahli tafsir mengatakan serban. Sebab malaikat dalam peperangan Badar ni pakai semua pakaian putih dan pakai serban. Kan ada dalil kan? Tapi pakai serban, malaikat duduk kat mana tu? Dalam medan peperangan. Masa tempat lain malaikat tak pakai serban. Okey. Jadi sekarang sebenarnya berapa? Mula-mula surah Al-Anfal 1,000. Surah Ali Imran mula 3,000, lepas tu 5,000 kan? Sebenarnya berapa? Okey, pendapat pertama yang Allah sebut dalam surah Al-Anfal 1,000 tu, sebenarnya bukan Allah nak bagi tu 1,000. 1,000 tu sebenar menunjuk Allah nak bagi tu bilangan yang ramai. 3,000 sampai 5,000. Sama juga Allah kata Lailatul Qadri khairun, malam Al-Qadar lebih baik pada 1,000 bulan. Sebenarnya Allah bukan nak bagi tahu 1,000. Allah nak bagi tahu banyak sangat. Sama juga ayat yang pasal Bani Israel. Ya waddu ahadukum law yu'ammaru alfasana. Orang Yahudi ni kalau boleh dia nak umur dia panjang 1,000. Tapi betul tak dia nak 1,000 tahun? Tak, dia nak sebenarnya selama-lamanya. Okey? Jadi 1,000 tu maksud bukan 1,000, tapi maksud banyak. Jadi ayat surah Al-Imran menghuraikan banyak tu berapa? 3 sampai 5. Ada juga pendapat mengatakan mula-mula Allah terus 1,000 dan murdifin apa makna? Berturut-turut sampai 3,000. Lepas tu Allah tambah lagi 2,000, jadi cukup semua sekali 5,000. Okey. Orang kafir nampak? Persoalan, adakah malaikat yang turun dalam peperangan Badar, adakah mereka berperang ataupun mereka hanya ada di situ sahaja? Pendapat yang paling sahih berdasarkan hadis sahih daripada Bukhari, Muslim dan Ahmad, memang malaikat berperang. Riwayat Ibnu Abbas lagi, dia kata ada seorang sahabat, dia kata aku nampak musuh depan aku, orang musyrikin, aku nak cabut pedang, tengok-tengok kawan tu dah rebah dah. Rupa-rupa ada orang lain yang libas dulu. Itu sebenarnya adalah malaikat.
Dan ada juga satu hadis, kita tahu tak berapa orang musyrikin yang ditawan dalam peperangan Badar? 70 ditawan, 70 mati. Jadi salah seorang yang ditawan ialah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Nabi tanya, siapa yang menawan kamu? Ada seorang sahabat duduk sebelah Al-Abbas, dia kata, aku. Al-Abbas kata apa? Bukan dia ni yang tawan aku. Tapi ada seorang lelaki yang berpakaian putih, yang serban putih, yang aku tak pernah nampak pun, dia yang tawan aku. Iaitu malaikat. Itu Allah janji apa? In tansurullah, kalau kamu betul ikhlas menolong agama Allah, pasti datang pertolongan Allah. Kalau kita buat kerja agama Allah tapi tak ada pertolongan, cek diri kita, mungkin kita tak ikhlas. Mungkin kita buat main-main sambil lewat kan. Okey, ayat seterusnya. Wa ma ja'alahu, dan tidaklah ja'alahu Allah menjadikannya tidaklah Allah menjadikannya. Nya tu apa dia? Penurunan malaikat tu. Kenapa Allah turunkan malaikat? Soalan. Maka Allah jawab, tidak Allah turunkan malaikat itu melainkan hanya illa busra, kecuali busra, berita gembira. Satu, berita gembira. Yang kedua, walitatma'inna, dan supaya tatma'inna apa dia? Tenang. Dengannya, dengan apa? Dengan malaikat tu. Dengan penurunan malaikat itu, hati-hati kamu tenang. Supaya tenang dengannya hati-hati kamu. Okey. Sebelum malaikat turun, hati para sahabat ataupun tentera Islam tenang ke tak? Tak. Kenapa tak tenang? Yalah, asal-asal keluar bukan nak pergi berperang kan, tiba-tiba kena berperang, risiko dia mati. Lepas tu tentera pun tak ramai, senjata pun tak tenang. Maka Allah nak tenangkan hati. Kenapa Allah kata tenangkan hati? Allah tak kata turun malaikat untuk bunuh musuh. Tak, Allah kata untuk tenangkan hati. Kenapa? Orang mengadu pada kita, dia ada hutang banyak kan? Macam mana nak asal dia pun tak tahu. Macam-macam cara dia buat. Kita pun bagi ayat, kita kata saya baca ayat ni, semoga hati kamu tenang. Dia boleh terima tak? Tak boleh kan? Pasal apa? Hutang tak selesai. Yang ni pun sahabat takut pada tentera musuh, tiba-tiba Allah kata tenangkan hati. Sepatut Allah kata apa? Okey, aku akan bunuh semua musuh. Faham tak soalan? Faham? Dia kena faham soalan baru jawapan mesti betul. Sebenarnya antara kekuatan tentera apa dia? Yang paling asas sekali, hati tenang. Kalau kadang-kadang senjata banyak, tentera ramai, tapi hati tak tenang, agak-agak boleh tak kita mengalahkan musuh? Tak boleh. Asas kekuatan tentera ialah hati mesti tenang. Okey, macam mana sahabat boleh tenang hati ni? Sebab dia takut sebelum ni, sebab tentera musuh ramai. Sekarang dia tengok apa ni? Berapa ramai? 5,000. Dan di sini juga menunjukkan orang beriman dia akan tenang walaupun dalam peperangan. Kenapa? Apa rahsia ketenangan? Duduk dalam banglo mewah ke duduk dalam medan peperangan? Apa rahsia ketenangan?
kamu taat aja perintah Allah, jiwa kamu tenang walaupun dalam medan peperangan. Tapi kalau kamu engkar perintah Allah, kamu akan sentiasa tidak tenang walaupun kamu dalam kemewahan. Allah kata apa? Waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Siapa yang berpaling pada ajaranku, maka pasti dia dalam kehidupan yang sempit. Hati dia dan dia sentiasa sempit walaupun keluasan rumah dan kemewahan kereta. Boleh? Bahkan ayat akan datang ni Allah bagi apa ni? Pada tentera Islam dalam permulaan, Allah bagi mengantuk. Ayat seterusnya mengantuk. Boleh bayang tak? Dalam peperangan boleh mengantuk. Kita biasa mengantuk dalam kelas kan? Ini dalam peperangan, musuh kat depan tu boleh kena pancung bila-bila. Boleh mengantuk, menunjukkan apa? Oh, tenang. Siapa ada sahabat tu pegang pedang, dia kata aku pegang pedang, tiba-tiba terjatuh. Kita biasa dalam kelas kan, tiba-tiba terjatuh pen kan? Jadi tenang di sini juga. Sahabat tenang sebab apa? Tengok apa? Malaikat kan? Malaikat tu sebenarnya ialah tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi salah satu cara nak tenangkan hati, tengok kebesaran Allah. Contoh Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim dah tenang tak hati dia? Nabi Ibrahim dah tenang. Tapi dia nak tenangkan hati dia lagi, caranya apa? Apa dia minta daripada Allah? Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ibrahim minta pada Tuhan, wahai Tuhan, tunjuklah bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati. Tuhan tanya, kamu tak percaya pada aku ke? Ibrahim kata, aku dah percaya, tapi supaya jiwaku lagi tenang, lagi yakin. Dengan apa? Dengan melihat kebesaran Allah. Jadi tengoklah langit, perhatilah, tengoklah burung, insya-Allah jiwa kita akan tenang. Kenapa? Kenapa kita takut sedangkan Tuhan tu maha hebat dan kita sentiasa sembah dia? Kenapa nak takut? Kenapa nak risau? Kan? Barang naik, biarlah barang naik. Risaulah iman kita tak naik-naik. Okey, kemudian Allah kata apa? Wa man nasru. Dan tidaklah an-nasru, kemenangan itu kecuali min indillah, dari ini akidah ni Allah simpulkan, tidaklah kemenangan kecuali hanya dari sisi Allah. Apa yang Allah nak beritahu? Kamu menang dalam peperangan Badar sebab apa? Sebab kamu? Bukan. Sebab bilangan ramai? Bukan. Sebab senjata? Bukan. Sebab apa? Allah. Buktinya dalam peperangan Hunain, tentera Islam lebih ramai daripada musuh, tapi kalah. Sebab apa? Peperangan Hunain. Sebab dia tak yakin kemenangan tu daripada Allah. Dia yakin kemenangan tu daripada bilangan tentera ramai. Allah bagi kalah. Jadi Allah nak begitu, kalau kamu betul nak menang, bergantunglah pada Allah. Bukan makna tak bersiap. Bersiaplah, tapi akhirnya bergantung sepenuhnya pada Allah. Okey, innallah, sesungguhnya Allah Azizun. Azizun apa dia? Azizun maha. Apa makna perkasa? Perkasa dia tak ada sekarang. Yang ada putera. Apa makna perkasa? Dia biasa kalau Allah sebut sifat dia di hujung ayat, sebenarnya Allah nak beritahu kesimpulan ayat ni. Inilah kesimpulannya, iaitu semua perbuatan Allah tu berdasarkan sifat Allah Azizun. Kalau orang tanya kenapa tentera Islam boleh kalahkan tentera kafir yang begitu ramai dan berpengalaman, sebab apa? Jawapannya, sebab Allah Azizun.
Kenapa Allah tak bagi orang Islam dapat harta rampasan, harta dagangan tanpa berlaku peperangan? Kenapa Allah bagi mereka berperang sehingga ada sahabat yang matikan? 14 orang mati syahid. Kenapa? Jawapannya sebab Allah Hakimun. Perancangan Allah sangat bijak. Kalau Allah bagi harta dagangan dan kalah dalam peperangan, apa jadi pada Islam? Hancur. Lepas tu akan kalah. Jadi dua sifat ni Allah Maha Perkasa. Allah boleh mengalahkan dan tidak siapa yang boleh mengalahkan Allah. Dan Allah, semua perancangan Allah adalah Maha bijak. Okey, boleh ya? Ada saya bagi ayat. Surah apa? Okey. Surah ini kisah Talut dan Jalut. Biasa dengar Talut dan Jalut? Biasa dengar? Mahdi dan Jalut biasa dengar? Oh, tak biasa. Okey. Ayat ni panjang. Kita tahu tak siapa yang salah seorang yang berperang dalam barisan tentera Islam ni? Siapa? Nabi Daud alaihissalam. Makna para nabi ni bukan setakat duk mengajar je, tapi terlibat dalam semua urusan kehidupan, termasuk dalam peperangan. Okey. Kita ambil secara ringkas. Falamma fasala Talut, maka tatkala fasala makna telah beredarlah Talut. Talut ni tentera Islam ke tentera kafir? Tentera Islam. Talut tentera Islam. Bil junud dengan tenteranya, maka Talut ni ketua kepada tentera Islam. Lalu dia berkata pada tenteranya, innallaha mubtaliikum, sesungguhnya Allah uji kamu. Proses nak pergi berperang pun ada ujian. Allah uji kamu dengan apa? Binahar, sungai. Kalau satu nahar, kalau banyak, tajri min tahtiha al-anhar, banyak. Kalau satu nahar, Allah uji kamu dengan sungai. Faman syariba, siapa yang minum daripada sungai tu, falaysa minni, dia bukan daripada aku, tak layak pergi berperang. Proses tu, bukan semua orang boleh pergi berperang. Ujian apa dia? Bukan merangkak dalam sungai, bukan merangkak dalam longkang. Sungai je. Siapa minum, gagal, tak boleh berperang. Wa man lam yata'amhu, siapa yang tidak minum, siapa yang tidak minum daripada sungai tu, fa innahu minni, okey, dia bersama aku, boleh berperang. Illa man ightarafa, kecuali orang yang mengambil secedok air dengan tangan, satu tangan. Makna dia penat sangat, dahaga sangat, dia ambil sikit je, okey, dimaafkan. Kalau ambil satu baldi, terkeluar. Fasharibu minhu, maka semua minum kecuali sedikit. Nampak tak? Ini sunnatullah. Yang beriman sentiasa sikit je. Yang sabar sentiasa sikit je. Qalilan minhum falamma jawazahu, maka tatkala tentera Islam yang dah lulus ni, dah lulus satu peringkat, ada satu peringkat lagi gagal juga. Maka tatkala, okey, saya nak sebut pasal minum ni. Kenapa diuji dengan minum air? Bukan panjat gunung ni, minum air je. Apa dia? Yalah, kenapa dengan air? Apa dia? Depan mata? Yalah, tentera bila nak berperang, dia perlukan air, perlukan tenaga kan? Kenapa tak bagi minum? Apa sebenarnya nak diuji ni? Dia bila berperang, benda yang paling asas ialah patuh pada ketua. Ketua kata jangan minum, jangan minum. Kalau dia minum je, boleh kalah. Betul? Ketua kata tembak, dia melewatkan tembak, setengah minit je kalah. Satu. Yang kedua, apa dia? Bila tengah-tengah dahaga, ketua kata jangan minum.
Yang kedua ialah sabar. Penat macam mana, letih macam mana ketika berperang, kena sabar. Kalau air ni pun kamu tak sabar nak minum, kamu tak akan sabar untuk ujian yang lagi besar. Tak layak berperang. Simple je ujian. Betul tak? Okey. Kemudian, maka tatkala Talut dengan tentera dia telah melepasi satu tempat, begitu juga orang beriman bersamanya, qalu, mereka berkata, tentera Islam berkata, la taqata lana al-yawm. Kita pernah baca tak ayat la taqata lana? Dalam surah apa? Al-Baqarah. Ayat berapa? Ayat terakhir. Bila baca tu? Malam-malam. Masa nak tidur. Sebelum tidur kan? Cuba baca, ada tak? Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Jadi bila dah melepasi satu tempat, tentera orang beriman kata apa? La taqatat. Tidak ada kuasa bagi kami hari ini dengan tentera Jalut. Tengok tentera Jalut ramai kuat, oh kami tak mampu. Terkeluar lagi. Qala allazina, ada yang kekal siapa? Qala allazina, telah berkata orang-orang yang yazunnuna. Apa makna yazunnuna? Bukan menyangka. Dia kaedah bahasa Arab dalam Quran, kalau yazunnu, kalau selepas yazunnu ada anna, maka makna dia yakin. Kalau selepas zanna, anna, makna dia yakin. Okey, telah berkata mereka yang yakin. Yakin apa ni? Mulaqullah. Mereka yakin mereka akan jumpa Allah. Apa dia kata? Kam min fi'atin qalilatin. Berapa banyak fi'ah pada? Kumpulan. Qalilatin, qalilah. Yang kecil, yang sedikit, ghalabat. Mengatasi. Fi'atan, kumpulan yang kasirah. Tapi dengan apa? Dengan izin Allah. Yakin pada pertolongan Allah, walaupun kumpulan tu kecil, insya-Allah menang. Cuma perlukan senjata satu, apa dah? Wallahu ma'as sabirin. Allah akan sentiasa bersama orang yang sabar aja. Kalau tak sabar, kalah. Boleh? Okey? Kita dah habiskan ayat kan? Habis ayat 10. Okey. Saya dapat beberapa soalan lah. Dan soalan tu lebih kurang sama. Berkenaan dengan video. Saya nak jawab ringkas je. Lepas ni jangan tanya. Ada soalan dia kata, Allah sebut dalam surah Muzammil, wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah isma rabbika, nama Tuhan engkau. Kan? Wa tabattal ilaihi tabtila, dan bacalah Al-Quran dengan penuh ketekunan. Sama juga surah Al-Insan, wazkurisma rabbika bukratan. Sebutlah isma rabbika, nama Tuhan engkau. Okey, kenapa? Allah kata suruh sebut nama. Kenapa kita kata tak boleh sebut? Faham? Faham soalan? Bukanlah tafsir. Bukanlah tafsir Maraghi ke, tafsir Baghawi ke, tafsir Sa'di ke, tafsir Ibn Ashur. Dia terjemah uzkur isma rabbika. Maksud dia ialah, iaitu tauhidkan Allah dan besarkannya.
Maksud Allah kata sebut nama Tuhan engkau ialah tauhidkan Allah dan agungkannya. Apa kaitan tauhidkan Allah dengan agungkan dengan nama-nama Allah? Macam mana kita boleh tauhid dan kita boleh agungkan Allah? Macam mana? Dengan cara kita kenal Allah. Salah satu cara kita nak kenal Allah ialah dengan nama-nama dia. Betul tak? Sebab tu Nabi kata siapa yang menghitung nama Allah. Menghitung tu maksud apa? Bukan duk kira, duk bernasyid, tak. Siapa menghitung, menghayati setiap maksud nama-nama Allah, dakhalal jannah. Faham tak? Dakhalal jannah. Tak kala dengan hafal nama Allah tu boleh masuk syurga, tak. Maksud dengan kamu faham setiap makna nama Allah, kamu semakin kenal Allah. Kamu semakin mentauhidkan Allah. Kamu semakin mengagungkan Allah. Kamu semakin taat pada Allah. Itu menyebabkan kamu masuk syurga. Boleh faham? Satu. Yang kedua, ulama juga mengatakan sebut nama Allah tu ialah umum. Merakumi semua jenis zikir kepada Allah. Termasuklah kita pernah sebut zikir sebelum ni 5 jenis zikir. Boleh itu juga? Enggak. Nama Allah kan ada 5 zikir. Nama Allah ada 5 bentuk kan. Pertama apa? Iaitu mentaati perintah Allah. Itu zikir. Allah kata aqimus salat. Jadi kau salat, kita pun ambil wuduk salat. Itulah zikir. Wala zikrullahi akbar. Ada orang mulut subhanallah subhanallah tapi tak salat. Itu bukan zikir. Zikir yang paling besar ialah mentaati perintah Allah. Yang kedua zikir meninggal larangan Allah. Allah kata berhenti bercakap kosong. Kita pun berhenti. Itulah zikir. Kan? Mengumpat orang kan. Oh besarnya Masya Allah. Gemuknya dia Masya Allah. Itu bukan zikir. Itu mengata orang kan. Apa lagi zikir? Zikir munasabah. Waktu pagi zikir. Petang zikir. Tapi zikir yang macam mana? Allah kata qul in kuntum tuhibbunallah. Saya nak sebut. Cuba kita berfikir. Orang yang berzikir nama Allah, dia nak besarkan Allah tak? Dia nak puji Allah tak? Allah kata apa? Kalau kamu cinta aku, ikut Nabi. Faham tak? Jadi zikir tu jangan ikut apa yang kita rasa. Betul tak? Zikir yang ikut Nabi. Orang yang paling faham ayat Quran siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada tak zikir yang macam kita? Tak ada. Dan Allah bagi syarat. Kalau betul kamu mendakwa kamu cinta Allah, kamu sayang pada Allah, kamu nak puji Allah sangat, fattabi'uni, ikut aku. Jadi cara berzikir pun kena ikut Nabi. Benda simple je. Benda simple. Kamu nak zikir, silakan. Saya tak kata bid'ah. Saya tak kata bid'ah. Cuma saya nak bagi yang terbaik. Kita bila makan, nak yang terbaik. Betul tak? Nak yang sihat. Bila buat ibadat, kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita nak ibadat terbaik dan diterima oleh Allah. Terlupa tu. Kadang-kadang kita buat sebab orang lain buat. Tengok-tengok, takut-takut di akhirat besok, jadi apa? Habaan mansurah. Itu je, simple je. Saya nak bantu semua kita buat yang terbaik supaya kita, ibadat kita diterima oleh Allah. Itu je. Kenapa nak marah kat saya? Okey. Oh, masa dah lewat. Kita tak payah baca muka ni. Cukup. InsyaAllah kita jumpa lagi malam besok. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل